Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آمين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, yakni datangnya Syawal sebelum Allah mengampunkan dosanya. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita sebelum berlalunya Ramadan pada kali ini. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu, sahabat-sahabat ahli syurga yang mencari redha Allah di waktu pagi ini, mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada kita. Nabi pernah doa pendek tapi bawa maksud yang dalam. Allahumma barik di ummati fi bukurika. Ya Allah, berkatilah umat aku di awal pagi mereka. Karena waktu pagi ni udara dia bersih, udara dia segar. Lepas tu orang yang solat subuh di masjid, dia berjalan kaki dari rumah dia, daripada kenderaan dia, dihirup udara luar ni tak sama. Udara di Putrajaya waktu siang, waktu petang, waktu malam dengan sebelum subuh ni dia lain. Kereta tak hidup, motor tak hidup. Udara yang sangat tenang. Dan udara yang tenang ni dibenci oleh orang-orang munafik. Orang munafik dia tak boleh main semayang dua keadaan. Dua keadaan ni Nabi kata tanda orang munafik. Pertama, Nabi kata dia tak boleh main semayang isyak berjamaah dan juga semayang subuh berjamaah. Jadi kalau kita berasa balok, orang Kedah kata balok liat. Balok ni kira orang betul dia panggil apa? Jadi malah. Malah tu malah yang memang berganda-ganda. Memang malah tu balok lah orang ni nak bangkit pergi semayang. Berasa tak larat. Dah bangun makan sahur. Makan sok lah makan sahur. Makan sok. Sok ni stokin dengan duk makan. Pakai tak apa. Orang Kedah ni dia pelik sikit, dia makan sok. Jadi orang yang tak biasa dengar, kalau dia duduk overseas lama ke ataupun dia mak saleh ke, masuk Islam, kawan orang Kedah pergi Kedah, tu dia panggil sok. Pagi-pagi dia stokin. 1 minit dapat. Kah lagi 15 minit nak habis sok. Tak apa ni, sok nak habis pula dah. Kok mana stokin nak habis? Kau ni duduk fikir. Duduk di meja ni. Makan lekas sok. Tu dia makan sok pula. Jadi orang Kedah ni dia utara, memang Allah bagi nikmat macam tu lah. Setiap negeri tu ada bahasa-bahasa. Jadi orang yang munafik dia susah nak main dua sembahyang ni. Kalau kita ada perasaan balok malah nak main sembahyang dua waktu ni, kena cepat-cepat istighfar, kena cari jalan. Macam mana nak bagi aku dan solat subuh dan isyak berjamaah? Ustaz, saya kerja Ustaz, saya tak dan. Takkan sampai tak ada nak berjamaah. 2 orang pun boleh dah jemaah ni. Jadi sifat-sifat munafik ni banyak. Hari pertama saya tahun ni puasa di Madinah. Masa
tu minum air Zam-Zam, minum. Dalam 3 gelas. Minum bagaimana? Sebab Nabi kata tak ada orang munafik, dia tidak boleh minum satu kotak minum dalam minum tu saya tak boleh minum kosong kan, nanti sakit perut. Dia yang Zam-Zam, bukan yang kosong. Nabi kata ma'u Zam-Zam bima syuribalah, air Zam-Zam ini ikut apa yang kita niat. Allah beri kesihatan, Allah beri kenyang, Allah beri kekuatan. Nabi sebut ayat ni ikut niat. Maka orang munafik dia tak boleh minum Zam-Zam banyak. Dia minum sikit dia dah kenyang. Itu kita takut. Lepas tu orang balik umrah, buat balik dah 5 liter. Sekarang kalau balik airport Jeddah dah tak ada. Airport Madinah dapat 5 liter. Dia pun main ziarah rumah kita. Dia kata baru ni dengar ustaz abang minum sikit tak boleh. Hang bubur gelas kecil mana cukup. Padahal aku buat balik 5 liter ya. Hang nak tibai sampai 5 liter seorang hang, teruk ah. Tu kena pergi minum di sana. Sini minum sikit-sikit tak apa. Duduk di sana kena pulun sikit. Baik. Kita berada pada hari yang ke-21. Betul tak? Saya 22. Tuan-tuan 21. Viral isu nak raya hari apa. Kan? Mereka kata nak raya hari apa ni? Ulama kata orang yang puasa dah cukup 30 tak ada puasa yang ke-31. Jadi orang yang macam kami ni nak buat apa? Nak buat apa bila masuk 31 Ramadan? Orang Malaysia 30, kami 31. Nak buat apa? Pendapat yang pertama, ulama kata teruskan imsak, tidak makan dan tidak minum, tetapi tidak niat berpuasa. Sebab puasa tak ada 30 hari, 31 hari tak ada. Ini pandangan ulama, kita cerita ya, bukan pendapat kita. Dia boleh tahan diri daripada makan dan minum sama dengan orang lain. Dia tak pergi takbir raya kat masjid, dia pergi takbir seorang-seorang, tak. Dia puasa tapi tak niat puasa. Yang pertama. Pendapat yang kedua, dia boleh makan tapi tidak boleh menzahirkan kepada orang awam kata dia makan. Ini orang tanya saya, ustaz nak ambil hak mana? Tengok tu kalau lemang dah ada hari tu kan. Jadi kita ambil yang pertama lah, kita tidak makan dan tidak minum bersama dengan orang yang berpuasa. Nabi sebut tentang Ramadan ni sangat hebat tuan-tuan. Hari lain main semayang di masjid ni, di surau ni dah hebat dah, tapi Ramadan ni lagi hebat. Ramadan lagi hebat. Pelik tak pelik Ramadan, pagi-pagi dah makan. Bertentangan dengan amalan diet kita. Kita dah bagi diet ni, kena makan pukul ni, kena jogging dulu. Tetap bangkit-bangkit pukul 5 dah makan dah. Ialah orang Melayu makan sahur makan apa? Makan melampau-lampau. Nabi suruh makan kurma, kita makan kambing kurma. Itu yang masalah tu. Nabi kata ni'mas sahuril mu'min, sebaik-baik makanan sahur yang dimakan oleh orang yang beriman at-tamru, ialah buah tamar. Tamar ni ialah makanan yang paling baik, kata Nabi SAW, ketika kita bersahur. Kita bukan makan kurma, kita makan kambing masuk kurma. Yang tu yang main semayang melengkar, berasa mengantuk. Ini hari cuti pula. Berasa malas semua ada. Di bulan Ramadan ni Nabi gambarkan kepada kita, Nabi khabarkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa hebat yang berlaku dalam Ramadan. Pertama, Nabi kata bulan ni bulan taqwa.
Nabi baca ayat Quran dekat kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nak dalam Ramadan ni kita jadi orang bertakwa. Contoh, orang miskin, dia dah tak ada makanan lah. Memang dia miskin lah. Bulan Ramadan ikat perut lagi. Miskin, nak makan pun dah tak ada, nak sahur pun tak ada makanan, nak berbuka tak ada makanan. Tetapi Allah suruh berpuasa lagi. Orang kaya makanan dah banyak dah, berbuka pun banyak, bersahur pun banyak, buang je makanan tu, buang je. Kalau turun bazar Ramadan tu semua benda dia beli. Dalam rumah 2 orang je, ayam golek 2 ketul, beli yang ni ayak tebu, cincau, beli ayak apa lecikang, beli soya, sagi beli lagi burger, tengok yang ni ada nasi Arab, beli lagi, hidang atas meja. Nak makan 2 orang. Yang nak makan pula tu, seorang ada kecil manis, seorang ada semput, makan sikit. Tak boleh, gula dah naik. Masa hang beli tu macam sihat sangat. Orang kaya Allah suruh ikat perut, okey lah, makan banyak pagi tadi waktu sahur. Orang miskin nak makan apa pun tak ada pagi-pagi nak sahur ni. Adakah Allah nak orang miskin terus lapar dan orang kaya terus lapar? Tak. Allah nak daripada kita lapar ni di bulan Ramadan ni untuk dapat ketakwaan. Manusia ni kalau tak dipaksa dengan Ramadan, pakai tak puasa. Nabi puasa Isnin Khamis, puasa hari putih 13, 14, 15. Kita tak puasa. Siapa tak puasa? Sunat. Sunat. Ni Syawal ni, puasa raya Syawal lepas hak puasa sunat Syawal 6 hari tu yang tahun lepas punya, tak banyak Ustaz, ada 6 hari je lagi hak tahun lepas tu. Ni nak masuk puasa 6 tahun ni pula, tak tahu Ustaz. Hari raya kedua tu dah ada dah, anak menakan kahwin, jiran sebelah rumah kahwin, pengurusi syura kahwin dekat siang, sepadan dah buka ni, buat kenduri dekat siang. Amin. Berani ke? Tapi lah dah boleh lah. Kalau wali setuju tak payah masuk, tak payah masuk siang di sepadan kita ya. Kalau wali setuju, ni berita baik kepada orang Putrajaya. Siapa yang nak cari pasal silakan. Bawa pasangan, bawa wali dia pergi akad nikah kat sepadan, boleh. Betul. Saya sebut macam ni lah, dalam kuliah ada orang telefon, Ustaz minta nombor. Aku melawak ya. Dia minta telefon. Ingat kita ejen ya. Baik. Pertama, bulan ni bulan takwa. Yang kedua, bulan ni Nabi sebut apa? Nabi sebut dalam bulan ini Allah Ta'ala futihat abwabul jannah, Allah buka pintu syurga. Wa ghuliqat abwabun nar, Allah tutup pintu neraka. Wa suffidatus syayatin, dan Allah belenggu syaitan. Bila kita dengar lagu raya, dia macam orang panggil potong steam orang yang. Kita tengah duk seronok nak menang ni, tak pasang lagu raya. La ilaha illallah. Sabar Sahab. Bukan tak boleh pasang lagu raya. Ni baru 15 Ramadan raya dah. Ajak makan ketupat, makan kuih raya, baru 15 Ramadan. Sepatutnya kita ni bila sampai di penghujung, lagi dekat dengan penghujung Ramadan, kalaulah ada satu cabutan bertuah macam di Kedah baru-baru ni, Johan memancing dapat kereta Mustang, berlumba-lumba orang ni, tengah panas memancing, mai dari jauh tuan-tuan, nak dapat kereta Mustang tu. Tunggu balik tak ada nama kita. Ada, mesti ada punya. Tu motor 15 biji, duit lagi, Mustang lagi. Tunggu punya tunggu, tak ada. Tunggu. Lailatul Qadar lebih besar daripada kereta Mustang yang ditawarkan. Kita tak tunggu Lailatul Qadar. Nabi kata Allah buka syurga, Allah tutup neraka. Tapi ada lagi orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan Al-Mubarak.
Takut. Ada ulama kata orang yang buat maksiat dalam bulan Ramadan ni, Allah tak bagi syafaat Nabi dekat dia. Tu takut. Bulan ni bukan bulan buat jahat. Bulan ni kita kena tutup terus segala kejahatan yang kita buat. Ya, manusia tak boleh lari daripada kesalahan, tetapi kesalahan yang buat tu barangkali yang tak disengajakan. Kecil-kecil ya, dosa kecil-kecil. Ni dosa besar buat lagi bulan Ramadan ni. Tak sembahyang, berzina, bawa pasangan duduk depan Masjid Putrajaya, tak berkahwin lagi, berlatar belakangkan masjid, buka puasa dengan awet. Allahumma barik lana fima razaqtana. Doa jantan betina ni. Allahumma laka sumna wa bika amana. Masa mai tu naik motor duduk jarak-jarak. Hak laki duduk dalam raga, hak perempuan dekat nombor plate, pegang carrier, takut batal puasa. Macam batu nisan ni. Habis buka puasa lekat balik, dah tak batal puasa. Ini pahaman yang ada di kalangan anak-anak muda kita. Masa Ramadan tak boleh peluk awet, malam okey, siang tak boleh. Dia ingat haram tu boleh buat waktu malam je, siang tak boleh. Yang ni kita takut. Dan Nabi kata lagi yang ketiga, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang ketiga Nabi kata, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Penuh keimanan ni makna jaga mata, jaga mulut, jaga hidung, jaga telinga, jaga hati, jaga anggota dia, jaga tangan, jaga kaki dia daripada memaksiatkan Allah, dan dia mengharapkan Allah ampun dia. Aku puasa ni, aku berlapak kerana-Mu ya Allah. Ni makanan ada kan? Ni pengurusi surah, jika surah tengok ayat ada tu, boleh je minum. Tapi tak minum kerana apa? Kerana Ramadan. Buka peti ais, ada air dalam peti ais, ada tembikai, ada buah-buahan. Waktu dia tengah kemuncak pukul 2 petang, tak makan. Kenapa tak makan? Pasal apa tak makan? Pasal puasa. Meninggalkan yang halal di bulan Ramadan. Kenapa? Kerana taat perintah Allah. Makan tu halal, tapi disebabkan Ramadan tak boleh makan. Kita meninggalkan makanan kita yang halal kerana waktu itu Allah tak izinkan kita makan. Memang halal, boleh benda halal dalam peti air, tapi tak boleh makan, diharamkan makan kerana kita berpuasa. Tuan-tuan, Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah hapus segala dosa dia. Kita buat jahat dengan orang, minta maaf, orang bagi duit. Kita buat salah dengan pengurusi surau, kita minta maaf kat pengurusi surau. Tuan minta maaf tuan, saya curi speaker surau sebab saya dengar lagu kat rumah slow sangat, earphone saya pecah. Dia balas hak surau. Kan tuan kata wakaf, jadi wakaf ni boleh guna untuk orang ramai. Jadi saya ambil letak di rumah saya untuk kegunaan orang ramai juga tu. Saya pun orang ramai juga, ambil letak di rumah dia. Dia pun minta maaf dekat kita, main bagi. Bila dia serah diri, agak-agak nak buat apa? Paling-paling korang pegang telinga dia sekali kan, kelihan jangan buat dah. Tu paling-paling korang. Lain kali jangan buat dah. Janji lah jangan buat dah. Tolong ustaz jangan report polis. Dah. Tapi aku nak pulas agak sekali. Menyusahkan aku. Seminggu surau ni azan tak bunyi. Kerana tu kita, Allah Ta'ala bila kita buat jahat, buat salah, kita minta ampun, Allah maafkan. Yang kedua, Allah bagi pahala. Yang ketiga, Allah masukkan dalam syurga. Mana ada orang macam tu? Kita buat salah dengan orang, pergi minta maaf. Allah terima kasih lah. Ni 1,000 duit belanja. Ni voucher, boleh pergi check in hotel paling mahal di Kuala Lumpur. Ambil lah 10 malam sebab hang minta maaf. Ada lagu tu? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Kalaulah ada macam tu, semua orang bakal minta maaf hari. Allah Ta'ala beri ganjaran yang besar kepada kita yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Ramadan dekat Syria tuan-tuan, Allah, pagi tadi kawan saya hantar depa tengah tarawih. Tadi dalam pukul 4 pagi tadi, pukul 4 pukul 3 tu, dia hantar mesej depa sedang tarawih di Syria. Allah seronok.
Teringat kita duduk sana tu. Allah. Sebab setiap masjid di Syria ni lepas 2 rakaat ada masjid yang baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Habis-habis 2 rakaat ramai-ramai di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Lepas tu baru sambung. Ada masjid lepas 2 rakaat, dia akan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Jadi itu antara bacaan selawat antara 2 rakaat dengan 2 rakaat. Tak ada dalam macam kita fadlan minallah, tak ada. Ada masjid habis 2 rakaat tulis doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Satu masjid. Ada masjid habis-habis sembahyang tu 2 rakaat ramai-ramai. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Zajudi wal Ihsan, sabbit qalbana 'ala al-iman, narju 'afwaka wal ghufran, waj'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Tu imam bukit. Allahu akbar. Tu suasana. Setiap masjid di Syria tu berbeza sampai hari ni. Walau dalam keadaan mereka berperang, tetapi di Dimashq, subhanallah, Allah masih pelihara kota Dimashq daripada sebarang kehancuran. Keliling Dimashq tu dah hancur, tapi dalam bandar Damsyik tu masih okey. Alhamdulillah, saya pergi bulan 11 12 baru-baru ni masih okey. Alhamdulillah, kita hantar pelajar kita 7 orang belajar di bumi Syria. Alhamdulillah, pelajar lapis pertama daripada ma'had yang kami bina dengan duit tuan-tuan, sumbangan orang ramai. Alhamdulillah, 7 orang telah sampai ke bumi Syam. InsyaAllah tahun ni dalam proses untuk hantar pelajar untuk batch yang kedua. Mungkin dalam paling ramai limit 30 orang, paling ramai. Jadi ke depan baru kita akan buka dengan lebih luas kepada orang awam. Sebab bila sebut Syria semua orang nak pergi. Jadi berlaku sedikit kebimbangan lah. Kadang ada orang Malaysia kat kita tu bukan nak pergi ngaji sangat, dia nak cari jalan nak masuk, dia nak pergi ke lain. Tu takut. Jadi benda ni perlu melalui kedutaan di Kuala Lumpur, kedutaan Syria Kuala Lumpur, kena melalui Wisma Putra, dapat kebenaran daripada SB kerajaan Syria, nama kita dapat surat keluar kebenaran, baru boleh masuk. Baru boleh masuk. Kalau nama kita dah ada pi ke negara-negara yang dilarang, contoh kita ada bagi bantuan ke dalam kawasan Syria, tempat yang menentang kerajaannya, dia dah tak pergi masuk. Dia tak pergi masuk. Kita nak pergi belajar, awak Syana, tu peluang yang ada lagi pada kita. Baik. Di bulan Ramadan ni juga yang keempat, Nabi kata bulan ni bulan Quran. So kita tengok roh Quran tu daripada hari wakaf sampai hari ni, duduk macam tu. Bersih je Quran tu, tak rosak-rosak. Macam tu lah. Tu. Tak berubah-ubah lah Quran tu. Macam tu lah. Orang ramai. Sebab hari ni orang baca Quran dalam handphone. Bukan tak boleh baca dalam handphone, dia ada masalah sikit bila baca dalam handphone. Kita tengah baca, tiba-tiba kawan kita hantar mesej, dia akan naik dekat atas tu, notification tu. Kalau off kan tak apa. Bila tak off kan notification, dia akan naik grup ni. Kita tengah baca Quran, naik tinggi, tekan. Bawa anak main kereta api dekat depan Perbadanan Putrajaya. Mak ai makan kambing golek, haram tu ibu ni makan tak ajak orang. Dia mula jawab. Lagi jawab dalam grup. Apa ni makan kat mana? Tak ajak aku. Mula. Nak baca Quran tadi, awak tak abang awak, aku boleh skip Quran ni, tang lain boleh baca. Makan ni penting ni. Nampak? Sebab tu kalau nak baca Quran, off notification tu, supaya dia hantar mesej tak masuk dekat kita. Kalau masuk pun tak naik dekat atas tu. Kalau nak lagi selamat, handset tu off, silent, kalih handset tu ke bawah macam ni.
Atau tak mau sangat, pergi dekat kuala surau tu, celup bismillah, Allahu Akbar, celup dalam surau, dalam kuala surau tu, celup 15 saat, angkat. InsyaAllah senyap telefon ni. Bila bini telefon, bunyi orang putih cakap, si bini kata, abang nikah Ahmad Saleh ni, bacalah Quran dengan tenang, tak ada orang kecam. Nak lajak baca Quran, jangan guna handset, guna Quran, dia akan lajak. Guna handset ni dia tak lama. Jaranglah kita tengok orang pegang handset sampai 2 jam tengok Quran, jarang. Dia akan bahasa nak tengok orang komen apa dalam Facebook, aku buat gambar tadi. Kalau buka Quran, insya-Allah 1 juzuk boleh habis. Duduk 1 juzuk 45 minit. 45 minit ya, 1 juzuk. Sini fi Shahlam, habis 1 juzuk. Al-Imam Abi Hanifah khatam Quran 7,000 kali sepanjang hayat dia. Dia imam mazhab, dia berniaga, dia berdakwah, dia mengajar. Anak murid dia main mengaji dekat dia himpun hadis lagi, himpun ayat Quran lagi, keluarkan pendapat, keluarkan fatwa. Boleh khatam Quran 7,000 kali sepanjang hidup dia. Kita khatam masa zaman sekolah dulu ya. Semua orang tahu siapakah imam kita? Quran. Semua orang tahu Nabi kata iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Quran akan datang tolong kamu di akhirat kelak. Kita pun ada sini Nashrul Quran, tempat cetak Quran. Al-Quran mudah dibeli. Kelang tu Nashrul Quran, kawan saya ada seorang, 2 orang penulis khat di situ. Seorang tu kawan satu sekolah, seorang lagi kawan satu kelas. Tak ada mengaji tinggi-tinggi pun, tak ada sijil apa pun, tapi Allah muliakan dia. Kenapa? Ayah dia ustaz kami. Ayah dia mengajar, jaga budak-budak kami daripada darjah 1, 2, 3 sampai darjah 6. Ayah dia sangat ambil berat bab semayang. Bawa rotan dia, siapa lambat, piak. Ayah dia sangat mengambil berat tentang pelajar-pelajar dia tentang semayang. Allah jadikan anak dia 2 orang, tangan mereka bukan melukis gambar-gambar, tetapi menulis ayat-ayat Al-Quran dalam helaian Al-Quran, dan juga menulis ayat-ayat Quran di surau-surau di masjid-masjid. Itu kerana ayah mereka orang soleh, hidup lagi. Guru saya Allah bagi dekat anak-anak ni pandai tulis Quran. Quran ni kita tahu dia tolong kita, tapi kita buat tak peduli kat dia. Tu hak duk atas rak tu, hak tu nak tolong kita, bukan kawan. Kawan nak tolong apa, masa tak ada duit main minta kat kita, pinjam sat 1,000 lah, tiku bayar aku ada duit. Boleh ke dia beli SP senyap. Ada status pun apa tak? Hang ambil ke SP. Mana nak ada, aku kerja. Padahal dia ada. Kita dapat duit sendiri pun seronok lah kan. Kira duit SP tu duit kita ke duit kerajaan? Tak, saya tak ada tu, saya tanya. Duit kita. Oh, yang ni pun seronok sangat dalam Facebook tu. Alhamdulillah dapat 10k. Duit kita pun seronok dah. Seronok dah. Yang ni Allah nak bagi ni, Allah nak bagi syurga kepada orang yang baca Quran. Subhanallah. Bacalah Quran tuan-tuan. Tak boleh banyak, baca sikit. Tak boleh 1 baris, tak boleh 2 baris, baca 1 ayat. Quran jangan tinggal dalam hidup kita. Tiap-tiap malam, kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin. Malaikat Jibril tiap-tiap malam dia turun, dia mai jumpa Nabi setiap malam Ramadan. Yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Quran. Setiap malam malaikat Jibril turun jumpa Nabi, ulang kaji bacaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadarus makna dia ulang kaji bacaan. Ambil Quran, pergi duduk di depan seorang-seorang, itu tilawatul Quran. Ambil Quran, cari 2 orang duduk dengan kita, kita baca, dia dengar, itu tadarus. Perbetulkan bacaan. Kita baca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kawan kita tengok, bukan tadlil, tadlil.
Huruf dad bukan qalqalah. Oh, kita boleh betul bacaan kita satu dah. Baik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kawan kita tengok. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Oh, kita pun dapat tahu ni huruf qalqalah. Alladzina yu'minuna. Hamzah bukan huruf qalqalah. Alladzina yu'minuna. Yu'minuna. Dengan tadarus alhamdulillah. Alham bukan ala. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah pun tak kenal. Macam ada sambungan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak sedap pun tak apa. Quran ni kalau sedap, kita tak sedap nak bacanya. Bukan semua orang sedap. Betul tak? Al-Quran ni janji kita baca betul ya. Tak sedap tu cerita lain. Suara bukan boleh ubah. Allah buat dekat manusia ni satu tempat tak boleh ubah suara. Hang boleh pisiam, boleh potong, hang boleh operate. Hang boleh upgrade, ubah, tukar transgender, boleh tukar daripada jantan jadi perempuan. Hang boleh pakai ikat pinggang ni nak bagi kurus. Boleh makan ubat, boleh suntik nak bagi ada bentuk badan dan sebagainya. Tapi satu dia tak boleh ubah, suara. Tu bila jumpa, hai. Bunyi tu nak macam lembut tak lembut, lembut tak lembut. Tu masa orang tak pijak kaki dah. Cuba kalau orang kulit pijak kaki dia, dia takkan kata aduh, dia takkan gitu. Dia akan woi. Keyuh satu LRT. Masuk orang kalau terpijak kaki dia. Kaki dah cekam pula, bengkak dekat kuku tu. Pijak tu, dia takkan cakap, aduh bang, sakit bang pijak kaki saya bang. Tak ada, dan dia sakit. Dia keluar hak dalam diri tu. Woi, pijak kaki orang. Minta maaf ya. Baru dia minta maaf. Suara ni tak boleh ubah. Hang boleh ubah semua. Cabut kening, cucuk ni bagi bibir bengkok tu, boleh buat. Cabut gigi, buah gigi baru, tanam gigi, boleh buat. Tapi suara tak boleh ubah. Nampak? Tu Allah Ta'ala buat macam tu. Jadi Quran ni jangan tinggal. Yang terakhirnya, contoh Quran ni dia punya hebat sampai Nabi kata minal Qur'ani suratun salasuna ayat. Dalam Al-Quran ada satu surah 30 ayat. Nabi kata syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Dia akan tolong orang yang baca dia sampai Allah ampunkan dosa dia. Tuan-tuan dengar betul. Nabi kata apa? Dia akan tolong orang yang baca dia, orang yang hafal dia, sehingga Allah ampunkan orang tu. Selagi Allah tak ampun orang tu, dia akan merayu kepada Allah. Nabi kata wahya tabarakalladzi biyadihil mulk. Iaitulah surah Al-Mulk, ada 30 ayat. Kalau tuan-tuan penat, tak dah nak baca, mengantuk sangat-sangat dah, download je surah MP3, surah Al-Mulk, pasang dalam handset, sambil baring nak lena tu, dengar ikut. Tu kira paling malas. Kalau lagi cantik, ambil wuduk, duduk atas katil, menghadap kiblat, baca. Tu lagi baik. Kalau habis mengantuk, tak boleh biar. Pasang, perempuan dengar. Kerana Nabi kata dia akan tolong kita. Tuan-tuan ambillah berat, khususnya di malam-malam 10 yang terakhir ni. Mudah-mudahan waktu kita baca, waktu kita munajat. Nabi kata Lailatul Qadar waktu malam. Malam ni bermula daripada maghrib malam. Ulama kata mula daripada malam. Tarawih tu kira malam dah. Mudah-mudahan kita tak tinggal tarawih, dapat Lailatul Qadar. Malam pula bukan panjang, 10 jam, 12 jam macam tu ya. Dan Nabi kata malam-malam ganjil. Mudah sangat tu. Walau mudah, tak semua orang dapat. Tak tahulah, aku semalam tertidur lah. Aku jadi tak tahu tertidur, tak dan nak buat ibadat. Tu takut. Bang, malam ni kita pergi cari baju raya bang. Lailatul Qadar ni. Alah abang tu Lailatul Qadar.
tahun ni baru nak insaf, tahun lepas tak ada pun. Tahun lepas kan PKP. Iyalah tahun ni kan raya bang. Ya tahun lepas pun raya juga. Bang, apa kata Lailatul Qadar kita ubah Lailatul Jalan Tam. Dekat-dekat tu. Tak salah cari baju raya, tetapi yang salahnya mengabaikan waktu yang mahal ni untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi 7-10 minit dah. Sekadar itulah pertemuan kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. Saya doakan agar tuan-tuan dan diri saya, insya-Allah suatu hari nanti kita dapat berpuasa di kampung Nabi, di kota Madinah Al-Munawwarah, insya-Allah. Mudah-mudahan antara nikmat yang paling seronok dalam hidup ni, boleh puasa di kota Madinah Al-Munawwarah, buka puasa makan tamar tu, nampak makam Nabi. Allahu Akbar. Bayangkan 10 tahun pertama syariat Ramadan tu, kita sahabat-sahabat berpuasa dengan Nabi dan bersahur dengan Nabi, iftar dengan Nabi. Kita walau Nabi dah tiada, kita boleh tengok pandang kubah hijau Nabi tu, makan tamar. Ya Allah, mudah-mudahan Allah himpunkan kita dengan para sahabat dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itulah tazkirah pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan ahli Quran. Ulama dulu belek Quran macam kita belek handphone. Orang kita hari ni belek handphone macam ulama dulu belek Quran. Jadi kita kena ubah. Kita kena belek Quran tu lebih daripada belek handphone. Boleh? Boleh tak? Bawa kereta main WhatsApp, berhenti traffic light main WhatsApp, berjalan main WhatsApp, berjoging pasal ni, sambil jogging main WhatsApp. Kan? Kita ubah sikit cara hidup kita. Biarlah kita yang cerdik, bukan handset tu smartphone. Dia pasal handset smartphone, telefon pintar. Kita jadi bodoh pasal dia pintar pada kita. Kita kena pintar lebih daripada handphone. Jangan telefon tu dia yang atok hidup kita. Telefon pintar nama dia, jangan dia atok hidup kita. Kita yang mengatur perjalanan hidup kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا. اللهم لا تذهب بركة علومهم عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.